Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna' bi'ata'ika. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Tak dengar. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Terima kasih kepada Raisuna, kepada Presiden kita, Presiden Dewan Pengajian Imam Asy-Syafi'i. Alhamdulillah ikhwan, summa alhamdulillah. Ikhwan, di dalam Al-Quran, pertama sekali kita tahu Quran diturunkan oleh Allah, dia menjadi syifa, hudan, rahmah. Betul lah? Syifa, hudan, rahmah. Itu yang Allah berkali-kali ulang dalam ayat dia. Laqad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Telah datang daripada Tuhan kamu mau'izah, pelajaran demi pelajaran. Wa shifaa'un lima fi sudur, dan syifa pada dada kamu. Syifa pada dada kamu. Saya fikir pelajaran yang dah lalu, terutamanya dalam musim PKP ni yang banyak kita buat secara online ni, yang kita baca buku Profesor Dr. kita buat di BRB, Dr. apa? Bukan Basit, Dr. Basri, Dr. Profesor Dr. Basri, iaitu penawar bagi penyakit hati. Saya fikir di situ kita telah jumpa Profesor Doktor telah menyebut kepada kita bagaimana Allah menyebut perkataan hati dengan akal, hati dengan mata, hati dengan dada. Kerana kenapa disebut perkataan dada itu? Jadi Quran menyebut juga dalam surah Yunus tadi ni, iaitu pelajaran wa mau'izatun. Quran datang sebagai pelajaran, peringatan, penawar. Wa shifaa'un lima fis sudur, dia menjadi syifa apa yang ada dalam dada kamu. Itulah yang paling dekat dengan kita punya hati. Akhirnya masalah kita dia akan letak di dada. Lepas itu Allah kata alam nashrah laka sadrak. Tidakkah telah kami bagi insyirah, kelapangan dada kepada engkau Muhammad. Ini merujuk kepada Rasulullah, menjadi ketat dada Rasulullah. Dia sampai tak boleh nak fikir dah, sakit dada. Masalah di hati tu sampai Nabi tak boleh menapah. Maka Allah kata hari ini Muhammad, alam nashrah laka sadrak, kami akan lapangkan apa yang ada pada dada kamu. Jadi ikhwan, kerana Quran itu diturun sebagai syifa, sebagai rahmah dan sebagai huda, saya fikir makna-makna ni semua kita telah kuasai kan. Syifa, apa terjemah dia Pak Cik Din? Penawar, syifa. Rahmah, rahmat lah, kasih sayang. Hudan, petunjuk. So Quran diturun di atas 3 sifat ini. Baik, kerana Quran diturun di atas 3 sifat ini, ketiga-tiga itu dia memberi isyarat kepada hati manusia. Rahmah pun daripada hati, hudan pun tempat berlabuh dia, tempat tuju dia di hati, syifa pun tempat
rawatan dia di hati. Jadi kata Imam Ibn Qayyim, kita mesti bagi peluang Quran masuk dalam dada kita dan benarkan Quran merawat dada kita. Benarkan. Dia kata, cuba fikir, kerana ada satu ayat di dalam Al-Quran, Allah menyatakan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dalam surah Al-Hasyr. Allah kata, hendaklah kamu melihat apa yang akan kamu tunjuk pada Tuhan esok. Perkataan dia lighad. Lighad bermakna tomorrow, tapi tomorrow di situ bukan makna tomorrow ganti hari, tapi akhirat. Wal tanzur, ayat ni pelik. Dia kata renung ma qaddamat lighad. Esok bila jumpa Tuhan, mati ni macam besok. Besok jumpa Tuhan, nak tunjuk apa? Jadi berdasarkan ayat ini, kita kena tengok ke diri kita, berapa kali dalam hidup kita buat keputusan dalam hidup di atas petunjuk Quran dan di atas petunjuk nafsu kita. Kerana bicara Quran, bicara hudan, bicaranya syifa, bicaranya rahmah. Semua itu dia punya akar di mana? Hati manusia. Hati, dada, akal, mata tak dapat dipisahkan. Saya ulang lagi sekali, ini saya ambil daripada buku Profesor Dr. Basri. Hati, akal, dada, mata tak dapat dipisahkan. Ibn Qayyim tambah ruh. Dia tambah ruh lagi satu, tak dapat dipisahkan. Baik. Jadi bila dalam hidup kita ini kita membuat keputusan di atas bimbingan Al-Quran, dan bila kita buat keputusan dalam hidup kita ini berdasarkan diri kita sendiri, kecerdikan kita, kepintaran kita, kira bicara kita, hitung tara kita, bila mana-mana keputusan yang kita buat di atas bicara Al-Quran, pahalanya tentu ada, rahmatnya tentu ada, barakahnya tentu ada, balasan Tuhan pada kita, penjagaan Tuhan pada kita pasti ada. Mana keputusan yang kita buat di atas diri kita, belum tentu ada kebaikan, belum tentu. Dan belum tentu natijah daripada keputusan itu akan bagi tekanan yang baik pada diri kita. Baik, ini yang saya cakap ini saya ambil daripada kitab Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Sekarang kalau dapat tangkap hak saya sebutkan tadi, baik, sekarang saya masuk kepada perbincangan sayanya, ialah anggap saja ini sebagai satu muqaddimah. Riyadhus Salihin tu kalau ada rezeki adalah, tak ada tak adalah. Ini sebagai satu Tok Mak. Saya nak hilang gabra. Saya lama tak face to face macam ni kan. Jadi saya nak ambil nafas yang panjang. Jadi saya lah ni kekok buat kuliah jumpa orang. Saya lebih senang buat kuliah. So Amru pun membagi 5H pada saya. 5H. Amru kata dengan kamera saya bagi 5H. Saya usah tak lebih pada sejam. Kalau dengan orang ni sampai sejam 30 minit, sejam 40 minit. So saya lebih sinonim dengan kamera. So ini saya baru belajar lah. Kalau ada yang ini, maafkan saya. Sebelum PKP lain, ini kita kena ambil lepas PKP. Baik. So PKP ni dia ada bahadi dia. Baik. Begini. Saya nak masuk kepada, saya rasa ini satu perkataan yang bila saya baca Ibn Qayyim sebut, rasa perkataan dia tu jatuh ke hati. Begini dia kata, kita dia kata, nanti dia akan bawa ni, saya nak bawa ayat yang dia bawa, iaitu ayat 27 sampai 30 daripada surah Al-Fajri. Wal fajri walayalin 10. Tapi ayat yang ke-30.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. So Amru, saya cuba nak jaga time saya nah. Saya tak mau bagi lebih daripada sejam. Baik. Sebelum tu saya nak bagi nampak benda yang Imam Ibn Qayyim nak sebut pada kita. Apa dia nak sebut? Dia nak sebut kebanyakan kita membicarakan hal ehwal agama, banyak daripada kita bercakap tentang masalah Al-Quran dan Sunnah, banyaknya kita tidak melakukan introspeksi diri. Melayu panggil apa? Introspeksi, muhasabah diri. Yes, muhasabah. Banyaknya muatan agama ini, kalau saya bercakap, saya ambil contoh saya, kalau saya bercakap, banyak muatan agama adalah bicara pihak kedua, bukan bicara diri sendiri. Inilah satu penyakit, dia kata, kenapa kita tak rasa lazat agama ni. Banyak hal-hal ehwal agama ni kita bercakap bagi pihak orang lain. Kita bukan bercakap bagi pihak diri kita. Saya tengok satu video tu, saya tak tahu siapa dia, orang muda cakap, ustaz dia balik Syria, yang saya hantar dalam, yang dia cerita guru dia, guru hadis dia, doktor, budak Malaysia kan, tapi dia syak dia. Tapi di ujung tu dia kata apa? Kesemua mereka ni memang mengajar betul-betul agama tu daripada diri mereka, sebab mereka tak pernah menagih apa-apa pembayaran daripada orang. Profesor hadis pakai gigi, engineer lah, farmasi lah, pagi mereka mengajar agama di kuliah, habis tu petang mereka masuk pejabat. Mereka guru Quran, dahsyat. Guru Quran bagi duit kepada pelajar. Kita jemput ceramah, kalau kita tak salam dengan ustaz sebek, tak kata ke dia lah, pasal itu yang menanggung bebanan hidup dia. Jadi kita ada banyak kekurangan. Jadi kita tak boleh bercakap agama tu di atas sifat kemurnian dia. Kita banyak bercakap agama, kita nak jaga hati orang tu, kita nak jaga hati orang ni, dan yang paling dahsyat, Ibn Qayyim kata, kita nak jaga diri kita. Kita lagi nak jaga diri kita. Jadi dia kata, cuba kita alih sedikit berdasarkan ayat 27-30 ni, 27 sampai 30 Al-Fajri ni, cuba kita alih pandangan diri kita. Cuba apapun hal agama, bercakap diri kita. Di mana kita? Apa yang kita dah buat? Tengok dia kata, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terjemahan dia, wahai nafas yang mutmainnah. Tadi saya kata tadi, nafas, kadang-kadang Quran bila sebut hati, kadang-kadang ditukar dengan nama nafas, kadang-kadang ditukar dengan nama akal, kadang-kadang ditukar dengan nama dada, kadang-kadang diganti kepada nama ruh. Ini semua gambaran kepada hakikat kita, diri kita. Itu adalah kita. Dia kata, wahai nafas yang mutmainnah. Mutmainnah kita terjemah dengan nafas yang tenang, damai. Kata Abdullah bin Abbas, saya fikir ini terjemahan yang jelas. Abdullah bin Abbas kata, yang tafsiran Abdullah bin Abbas ini diambil oleh ulama tafsir, nafsul mutmainnah, dia kata nafsul al-musaddiqah. Nafsu yang tenang, mutmainnah, adalah nafsu yang membenarkan Tuhan dia. Bukan tenang macam orang sufi duk kata tenang tu. Sufi punya tenang ketika dia berzikir, ayak berkocok jadi angin yang jalan sekata. Itu tenang sufi.
Tapi Abdullah bin Abbas kata mutmainnah al-musaddiqah, iaitu nafsu yang membenarkan Tuhan dia. Nafsu an-nafsul mutmainnah as-sakinah al-muqinah aiqanat anna Allah rabbaha. Ini dahsyat. Iaitu nafsu yang tenang, yang meyakini sesungguhnya Allah adalah Tuhan dia. Dia percaya dengan Tuhan, dia percaya bicara Tuhan, maka dia selalu bawa diri dia ke Tuhan, dan dia membenarkan diri dia disirami oleh hidayah Tuhan. Dia tidak bicara orang, dia bicara diri dia. Sebab Quran kata kullu nafsin za'iqatul maut. Quran bukan kata kamu akan mati, Quran kata setiap diri akan mati. Mungkin bahasa kita tak ada beza, tapi dari segi peruntukan bahasa Arab tu dia sangat memberi kesan. Allah kata setiap diri, kullu nafsin, setiap diri, maka bicaranya bicara diri, bukan bicara orang. Orang akan mati, kita dengar orang akan mati, orang akan mati, tapi kita akan mati. Bicaranya bicara kita, orang dah mati, kita tak mati lagi, kita akan mati. Bicaranya bicara kita. Kata dia, wahai jiwa yang mutmainnah, yang sakinah, yang muqinah, aiqanat annallaha rabbaha. Jiwa yang tenang, jiwa yang yakin dengan keyakinan sesungguhnya Allah adalah Tuhan dia. Perkataan Allah adalah Tuhan dia, apa maksud dia? Kita terpaksa balik pada ilmu akidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna Rabb al-Alamin? Al-Alamin di situ adalah kita semua, makhluk-makhluk dia. Manakala Tuhan adalah Rabb al-Alamin. Apa makna Rabb? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, As-Sayyid, Ar-Razzaq. Itu makna Rabb. Apa makna Khaliq? Pencipta. Apa makna Malik? Pemilik. Apa makna Al-Mudabbir? Pengatur, pengurus. Apa makna As-Sayyid? Tuan yang menuani kita. Dan apa makna Ar-Razzaq? Yang memberi rezeki kepada kita. Sesungguhnya hati itu yakin bahawa Allah adalah Rabb dia. Allah adalah Rabb dia, dia yakin. Dia yakin Allah adalah pencipta dia. Dia yakin Allah pemilik dia. Allah pengatur urusan dia. Allah. Dia yakin bahawa Allah Jalla wa'ala yang bagi rezeki pada dia, dan dia yakin bahawa Allah Ta'ala yang menjadi Tuhan dalam hidup dia. Apakah pengaruh keyakinan kepada ini, kepada roh kita? Hidup dalam dunia ini membawa kepada gelombang. Siapa menyanyi lagu ni? Pada malam ku ternoda di bawah sinar cahaya di jendela. Oh Tuhanku. Sambung . Tapi dia dalam filem. Dia dalam filem. Saya tak ingat siapa penyanyi dia. Ada. Tajuk lagu tu Gelombang. Ya, saya main dah. Tadi saya selawat, dia main balik dah. Salmiah Hasan. Salamiah Hasan. Dia rendah-rendah dia. Dahsyat suara dia. Lagu ni dibuat oleh Kasim Masdo. Kasim Masdo dahsyat. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dahsyat. Kasim Masdo orang dahsyat. Kerana hidup ni satu gelombang. Jadi gelombang apa? Kadang-kadang badai memukul kita. Badai apa? Badai hak nama dia kekurangan wang. Kita tak ada duit. Badai tu pukul, kita hilang kesihatan, kita tak sihat. Badai tu pukul kita, jiwa dan fikiran kita jadi celaru, kita hilang identiti. Badai. Ketika hidup dipukul gelombang sebegini punya dahsyat, mengetahui kata Allah adalah Khalik kita sangat penting. Dia heret kita balik kepada tempat asal. Kita ibarat
dah pergi jauh dah. Tiba-tiba kita tahu bahawa anallaha rabbi, sesungguhnya Allahu rabbi, Allah pencipta kita. Jadi yang duk jadi di keliling kita ni semua ni tidak pernah terpisah daripada Tuhan dengan kita. Pasal itu perkataan yu'til hikmata man yasha' wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, ini sangat dahsyat. Betapa Allah memberi kebaikan itu kepada siapa yang diberi padanya hikmah. Apa dia? Dia bijak membaca aturan Tuhan dalam hidup dia. Dia membaca aturan Tuhan dalam hidup dia. Tuhan buat apa? Tuhan tak pernah bagi tahu pada kita. Tetapi Tuhan telah bagi pada kita satu benda, satu macam kita kata something like radar. Bukan radar lah, pengesan. Tuhan buat langit tak ada tiang, Tuhan tak bang pada kita. Tuhan buat makhluk dalam laut, Tuhan tak bang pada kita. Bahkan Tuhan nak usik takdir kita pun dia tak bang. Tetapi Tuhan bagi satu radar pada kita, yang dengan radar itu kita dapat hikmah. Hikmah ni apa dia? Kebijaksanaan berhubung dengan Tuhan. Dan hikmah tu dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan ilmu, akal, ruh dan panduan. Kalau akal saja kita tak dapat hikmah. Mungkin hikmah ada tapi tersasar, tak sempurna hikmah. Dada sahaja kita ada emosi yang akan menebalikkan dia. Maka diperlukan pedoman. Diperlukan pedoman agama. Dengan hikmah tu Pakcik Din, segala musibah berlaku dalam hidup kita, kita tak akan berperang dengan Tuhan. Dan kita tak berperang dengan makhluk-makhluk Tuhan. Dahsyat hikmah ni. Pasal Tuhan kata dalam surah Al-Baqarah, siapa-siapa yang diberi hikmah, diberi kepada dia kebaikan yang banyak. Wa ma yu'tal hikmata, siapa diberi pada dia hikmah, Tuhan memberi faqad utiya khairan katsira, Tuhan beri pada dia kebijaksanaan yang banyak, kebaikan yang banyak Tuhan bagi kat dia. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tapi sayang kata Tuhan, tak ramai dapat hikmah melainkan orang yang ada inti pada pemikiran. Ya subhanallah. Karena itu ketika kita susah mengetahui kata Allah itu Malik kita adalah penting. Ketika kita dihanyut, dipukul gelombang kehidupan, mengetahui bahawa Tuhan itu adalah Al-Mudabbir, pentadbir hidup ni. Tak kalau kesialan itu kita letak ke orang. Itu bahasa kampung lah Pakcik dia kan. Kesialan itu kita akan letak, yang Nabi kata Allahumma apa? Nabi sebut Allahumma la tiyarah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada sial ya Allah. Tidak ada sial. Ya Allah, sekali-kali tidak ada sial, melainkan apa yang kau jadikan untuk kami saja. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Ingat tak lagi sepotong doa yang ada pada ayat ke-10 daripada surah Al-Hasyr. Doa ni sangat dahsyat. Ayat ke-10 daripada surah Al-Hasyr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita baca dalam sembahyang ayat pada takbir keempat. Betul lah? Last sekali. Apa terjemahan dia? Wahai Tuhan kami. Betul? La taj'al fi qulubina ghillan. Jangan kau letak dalam diri kami ghillan. Apa makna ghillan? Ghillan boleh jadi hasad dengki, ghillan boleh jadi dendam. Ghillah, ghil. Jangan kau letak dalam diri kami ghil, dendam, iri, dengki. Macam mana? La taj'al fi qulubina ghillan, apa sambungan dia? Lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Dengki
Dendam buruk, tapi lebih malapetaka kalau yang kita pergi dengki dan dendam tu pada orang beriman pada Allah, macam kita beriman pada Allah. Ya subhanallah. Dengki kena sebarang orang kita tak kenal, tak bagus. Dendam tak bagus. Tapi lebih dahsyat kalau dendam dan dengki itu kena pada orang yang beriman pada Allah, yang dia beriman sama macam kita beriman pada Allah. La taj'al fi qulubina, la taj'al fi, tengok di mana, la taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan pada hati-hati kami. Hati orang kami tak tahu, hati kami jangan. Inilah bicara diri yang kata introspeksi tadi. Jangan kau jadikan pada hati-hati. Kalau kena hati orang pun kita takut tengok kesan dia. Kalau kena hati kita, ini satu malapetaka. Malapetaka, tengok Allah sebut pada awal Baqarah, awal Baqarah. Lepas Allah cerita tentang Allah masih cerita tentang orang munafik, tapi nak cerita, Allah nak cerita tentang yang fi qulubihim marad tu kan, macam mana bila penyakit berada dalam hati, apa jadi yang ni, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, betul, qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Betul? Ya, sangat dahsyat. Ini sangat dahsyat. Dikatakan kepada mereka, orang beriman, orang baik-baik pergi kata kepada orang munafik lah dalam konteks ayat ni. Apa dia kata? La tufsidu fil ard, jangan kamu lakukan kerosakan di muka bumi. Bahasa dia jelas, jangan lakukan kerosakan. Apa dia jawab? Dia kata innama, dahsyat dia jawab, innama nahnu muslihun. Bilanya kami buat rosak? Kami hanya melakukan islah kebaikan. Allah jawab, Allah campur tangan. Allah kata ala innahum humul mufsiduna. Allah kata dah, sebenarnya mereka bukan buat baik, mereka buat jahat, mereka buat rosak. Walakin la yash'urun, tetapi masalah dia la yash'urun, mata hati mereka tak nampak yang mereka buat itu rosak. Kenapa? Kerana dendam dan dengki, menutup. Sebab mungkin yang dia nak buat ni pada kawan yang dia benci. Macam mana dia nampak benda tu jahat? Macam mana dia nak nampak benda tu jahat sedangkan dia buat pada orang dia tak sayang? Saya bagi contoh, pernah tengok gambar ibu tiri? Ibu tiri hanya sayang kepada ayahku saja. Nampak? Dalam gabra tu boleh menyanyi lagi. Berapa hal pakcik? Indonesia. Cerita ni cerita Indonesia 80-an. Siapa dia? Paradilas. Oh. Cerita dia pun ni kena dera kecil-kecil. Baik. Apa dia buat kat anak tiri dia? Dia sugun kepala. Dia senyuh muka masuk dalam pinggan nasi. Sekarang jiran kata dekat dia, dia kata kamu telah membuat sesuatu yang tidak baik kepada anak tiri kamu, anak suami kamu. Dia kata tidak, mereka jahat. Dia kata tak, dia pun jahat. Sedangkan dalam filem tu ditunjuk dia pun ni budak bagus. Dengar kata dia tak bagi dia pergi sekolah, dia suruh tidur di luar, dia pun tak mengadu ke orang. Dia pukul, dia tampak, dia cubit, dia tak bagi makan, dia pun tak mengadu ke orang. Ini yang Quran kata
wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Allah campur tangan. Allah tak boleh berdiam diri dalam kes ni kes berat. Tuhan kata alahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Tak, sebenarnya mereka kata mereka buat baik itu salah, sebenarnya mereka buat jahat. Bagaimana satu orang ibu berpangkat ibu boleh pukul anak, tak bagi makan ke anak, dia masih tak nampak tu kerosakan. Kenapa? Kerana dia buat tu pada orang dia benci dan dia dendam. Kerana anak tiri ni duk adalah laki aku tak boleh sayang aku 100%. Aku kena kongsi rumah dengan hang, sedangkan hang bukan anak aku bukan beranak hang keluar. Hang anak perempuan yang mati tu. Tengok. Sedangkan kedudukan anak tiri adalah kedudukan anak sungguh. Kenapa dosa dia buat pada anak tiri, mata dia tak nampak itu dosa? Kerana Quran kata walakin la tash'urun. Dia takkan nampak. Kenapa? Kerana ghil tadi. Ghil. Apa dia ghil? Kadang-kadang ghil boleh jadi dengki, kadang-kadang ghil boleh jadi dendam. Pasal itu la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Kalau ghil ni pergi kena orang fasik, orang baik pergi buat orang fasik pun berdosa, pergi buat orang kafir pun berdosa. Apa lebih malapetaka, ghil ni pergi kena pada orang beriman. Kawan ni mengaku beriman, yang mengaku beriman pergi buat orang yang sama beriman. La taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Punya minta pada Tuhan, Rabbana innaka raufur rahim. Kaulah rauf, kaulah rahim, kaulah penyayang, kaulah pengasih, kaulah penyantun. Tolong jangan tolak doa ni Tuhan. Tolong bahagian ni jangan bagi kami terfitnah dan terkena benda ni. Ni satu malapetaka. Kita kalau orang yang kita sayang tak makan, dan katalah orang yang kita sayang, kita baik dengan dia, dia tak dapat hak dia, kita rasa. Tapi kalau orang yang kita tak sayang tak dapat pembelaan, kita kata biasa, dunia memang lagu tu. Ya Tuhan, Imam Ibn Qayyim kata, sampai bila agama ini akan jadi bicara diri sendiri dalam hidup kita? Sampai bila? Allah bagi masa pada kita sampai sebelum kita mati kita boleh ubah mata kita, ubah pendengaran kita, ubah hati kita, bicara kita, tengok kita, kedudukan kita, masa kita. Tak mau dah bercakap pasal orang. Hari ni kalau antum tengok dalam dunia yang beredar, semua pasal orang. Semua pasal orang. Semua pasal orang. Kita terpaksa mengalihkan pandangan kita, stop perbicaraan pasal orang. Kita kena didik diri kita, kalau kita tengok orang buat salah, kita betulkan dia. Tak payahlah nak sebut nama dia, nak hentam dia, tak payah. Betulkan kesalahan itu sudah. Daripada kita hentam, kadang-kadang kita betul salah dia, tapi kita hentam dia, daripada kita tak ada dosa, kita dapat dosa. Dulu saya pernah bercerita tentang satu orang, dia tengok Raja Botak. Mungkin Ustaz Sabrina masih ingat. Sebab masa saya cerita tu, saya nampak dia ada. Cerita ni lama dah. Dia ada. Raja Botak ya. Apa dia punya moral of story? Kita ni lebih baik jadi manusia tak tahu apa-apa daripada tahu apa-apa. Ketika itu kita punya diri, apa kita kata, karakter kita akan berubah. Lebih baik kita tak tahu kawan tu pencuri daripada kita tahu dia pencuri. Kita dah tak senang duduk sebelah dia. Orang tua nampak ada ular belakang kawan tu, dia tak abak habis sudah. Sebab apa dia tak abak? Dia nak suruh kawan tu kena patuk. Dah, jaminan kawan tu selamat lebih tinggi. dia tak tahu. Lebih tinggi. Melintas. Bukan kata sawah. Sela. Sela jangan pasal. Betul sela dengan tudung macam mana? Sela, tudung senduk ni, dia kalau tengok orang dia berundak.
sebelum dia attack. Dia bagi tahu kata dia ada. Dan kalau kita duduk situ juga, dia berunduk, dia cari jalan dia tak mau bertarung dengan kita. Tapi warna dia, mata dia tu memang cengih. Dia jenis tu. Tapi selah tak. Selah dia jenis tak lari. Dia terserempak dengan orang, dia serang. Ya. Jadi kalau kawan tu tahu kata ular ada belakang dia, kadang-kadang ular tu pun tak perasan. Ular tu ingat pokok aloe vera apa ke duk keras lagu tu. Ular tu lintas. Kita pergi abang, "Oi Pak Long, ular." Oh dia. Ular terkejut, dia terkejut. Pasal itu orang tua-tua kata, kalau jumpa ular, jumpa member kita ni, nak pukul siapa dulu? Orang tua-tua. Kita pukul member kita ni lah. Ria Aceh ni. Pasal dia punya masalah. Dia nanti buat ramai. Betul? Betul. Itulah pelajaran yang kita belajar dalam Riyadhus Salihin. Cuba balik, kaji balik hadis yang kita lepas. Bila sahabat bagi tahu kat Nabi, "Ya Rasulullah, fulan tu kata ke hang." Apa Nabi kata? "La tuballighu anni." Jangan kau sampaikan ke aku apa orang kata ke aku. "Wa ana uridu an akhruja salimu sadri." Kerana aku nak keluar jumpa orang selamat dada aku. Bila aku tahu apa orang kata kat aku, jiwa aku tak selamat. Lebih baik kita tak tahu apa jadi dalam dunia. Kita jumpa siapa kita boleh jumpa? Bila kita start tahu. Allahu Akbar. Pasal itu saya mula terfikir kenapa Quran menyebut al-baghyu. Al-baghyu, tengok ada 3 larangan, bukan, ada 3 perintah, 3 larangan dalam satu ayat. Jarang berlaku dalam Quran ke ni. 90, kalau saya ingat saya 90 daripada 99 An-Nahli. 3 larangan, 3 suruhan dan 3 larangan dalam satu ayat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Saya ambil yang ujung sekali, al-bagh. Al-baghyu ni apa dia? Pencerobohan, ataupun boleh diterjemah kezaliman. Kita ceroboh minda orang, kita ceroboh perasaan orang, kita ceroboh hak orang yang tak patut kita terlibat, kerana kita bagi tekanan pada dia. Rupanya itu termasuk dalam satu kategori jenis dosa. Ya ikhwan, jangan itu. Bicara yang kita sedang bercakap ini, tadi kita start dalam 8.20. Okay. Bicara yang kita bercakap ini adalah bicara kita cuba mengalihkan pandangan kita daripada kita melihat agama dalam bentuk alam seluruhnya. Kita cuba nak kecilkan melihat kita dan agama. Dulu Profesor Datuk Dr. Harun Din, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, dia tulis satu buku nama Manusia dan Islam. Islam dan manusia kan, dan lagu tu lah. Buku dia tebal. Dr. Harun Din tulis. Jadi bicaranya manusia dan Islam. Jadi kita ni orang, kita ada bangsa, kita ada agama, kita ada nama. Kita ni satu komponen daripada komponen makhluk yang bernama manusia. Jadi bila kata bicara manusia dan Islam, bicaranya kita dan Islam. Kita, diri kita. Kalau Islam itu diterjemah menyerah diri pada Allah, maka kita diri kita, dengan umur kita, dengan masa kita, dengan nikmat yang Tuhan bagi pada kita, kita dah serah diri dah pada Tuhan. Saya teringat satu cerita yang berlaku
Ini cerita yang berlaku menyebabkan kata-kata ungkapan besar ini dikeluarkan, iaitu berkenaan dengan satu orang yang dia ini, cerita ni berlaku di zaman salaf. Satu orang yang dia ini diberi oleh Tuhan nikmat yang banyak. Nikmat, dia dapat nikmat, tapi bersesuaian dengan zaman dululah. Taklah macam kita, mungkin dia ada harta yang banyak. Bila dia ada harta yang banyak, apa dia buat? Dia hanya bercakap ke orang. Dia pergi mungkin kelab-kelab dia pakut zaman dulu. Dia duduk sana dia bercakap, saya perniagaan saya begini, perniagaan saya begini. Dia cerita. Dia duduk cerita nikmat Tuhan bagi. Menyebabkan cerita-cerita ni sampailah kita kata kepada syekh-syekh yang ada pada zaman itu, mungkin ulama-ulama yang ada. Sehinggalah satu hari Al-Ghani ni, tuan yang kaya ni, dia duduk dalam majlis. Bila dia duduk dalam majlis, syekh ni nampak dia dan dia terdengar, tengok kawan tu dia cerita. Kata kawan ni duk cerita, duk layuk lah kaya dia tu. Maka saya sebut apa yang ulama salaf ni sebut dalam perkataan dia. Dia kata, man tazaharat alaihi ni'am falyuksir zikru alhamdulillah. Dia kata, sesiapanya Allah Ta'ala menzahirkan nikmat pada dia, yang kena ada pada diri dia, yang kena ada pada diri kita, ialah kita kena memperbanyakkan kesyukuran kita pada Allah, sebut alhamdulillah dan berkongsi nikmat tu dengan orang. Bukan pergi jajah lain Tok Mat. Duk jajah tapi tak buat apa. Dia tak buat apa pun tapi duk jajah. Alhamdulillah saya beli lagi satu rumah baru. Oh alhamdulillah. Yang ni yang merata sekolah duk habaq kata dana infak, dia kata alhamdulillah saya beli lagi sebiji motor. Tu pun orang jual lelong 280,000. Lelong 280,000. Dia beli motor secara kawan tu beli rumah. Dahsyat. Tak, dia kata dia betul kan? Dia kata tak. Kenapa kita nak hidup dalam style agama cara kita? Agama ni milik Tuhan, sibghatullah, milik Tuhan. Bila kita beragama, kenapa kita tidak beragama dengan cara Tuhan mau? Bila kita senang, kita ada nikmat, perbanyakkan zikir dan sebut alhamdulillah. Dan dia kata, man kathurat humumuhu, siapa yang banyak sangat dia punya ghaflah dalam hidup ni, ghaflah gelisah, dia tak putih lepas satu-satu. Dia kata fa'alaihi bil istighfar, banyakkanlah istighfar, sebutlah astaghfirullah. Dan dia kata waman alha alaihi al-faqr falyukthir la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang banyak sangat susah dalam hidup ni, susah, itu tak jadi. Yang Tuhan bagi kat dia yang dia mau, tapi bila dia dapat, tak dapat macam mana dia nak. Dia nak rumah, Tuhan bagi kat dia rumah, tapi dia tak dapat bahagia duduk dalam rumah. Dia nak projek, Tuhan bagi projek, bila dia dapat, dia tak dapat apa yang patut dia dapat. Maka la haula wala quwwata illa, bila itu sepatutnya ada di lidah kita. Siapa yang susah dalam hidup ni, la haula wala quwwata illa billah. Apa kata Syekh ni? Dia kata ini semua adalah warna agama. Agama susun kita. Kalau ini keadaan kita, inilah cara kita. Ini suasana kita, ini bimbingan dia. Nah, sekarang ni yang Imam Ibn Qayyim kata, bicara kita, berapa banyak daripada urusan hidup kita, keputusan itu kita buat di atas bicara agama, dan berapa banyak dalam keputusan hidup kita bicaranya di atas emosi kita sendiri. Dan kita buat. Tapi kita kena tahu, setiap daripada itu
kita akan tanggung dia punya natijah. Kalau kita tak dapat kelazatan ibadat, kita tak dapat apa-apa. Tengok satu riwayat daripada Anas bin Malik dalam riwayat Muslim, sangat pendek. Yang dia sebut ni sangat pendek. Apa kata Anas? Dia kata Nabi sebut, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akala aw yashribu syurba fayahmaduhu 'alaiha. Dia kata, Anas kata, sesungguhnya Allah Ta'ala ni redha daripada satu hamba. Bila hamba tu dia makan atau dia minum, dia puji Allah, alhamdulillah. Cukup untuk bawa redha Tuhan pada dia. Maka soalannya ialah, macam manakah sebutan alhamdulillah yang kita ucap lepas kita makan, kita minum? Makan dan minum ni satu daripada contoh nikmat. Saya baru jumpa satu orang, masalah dia apa dia? Dia tak boleh makan. Sebab dia menghadapi masalah tak boleh hadam. Dia kalau makan, dia sikit. Dia kunyah macam mana pun, dia tak pi. Dan lagi satu, dia apa saja yang dia makan lalu di sini, dia akan rasa benda tu pi belakang. Dia mengelan kat belakang. Dia hanya boleh minum air. Susu ke, Milo ke, itu saja. Dan dia kena minum sesuatu yang agak berat lah. Macam Nestum ke, dia boleh. Dia tak boleh makan nasi, dia tak boleh makan buah, daging ayam jauh sekali, tak boleh. Saya tanya, berapa lama dah? Dia kata lama. Ya Allah, kita punya duk telan sampai tak apa. Tiap mengaji bagi kita makan. Tapi itu tak apa, itu motivasi. Itu tak orang bagi lena, tak orang bagi apa, silakan. Subhanallah. Kadang-kadang kita kata, ya Allah, macam lepas makan kata alhamdulillah lah sunat aja kan. Tapi kita tak tahu nilai tu tak? Bila kita tak jumpa dengan orang yang problem makan ni. Dia orang tak apa, dia kata, saya takat lagu ni. Kawan saya pula ada masalah. Kami ada grup yang bermasalah. Dia pula masalah apa? Dia boleh makan, tapi problem dia tak boleh kunyah. Bukan tak ada gigi, pakcik. Dia kalau kunyah, dia akan krem. Dia kalau ni, dia krem. Dan dia pernah krem sampai kena pakai tu. Dia kena sesuatu yang tak kunyah, minum juga. Kalau ayat nyok tu dia teringin nak makan, dia kena blend. Bagi hancur. Makanan pun macam makan mungkin, tapi yang seorang mula tu saya jumpa, bubuk pun tak boleh. Sebab dia jenis benda nak kena hadam tu. Dia tak boleh hadam. Perut dia tak boleh hadam. Saya kata pelik-pelik. Dia kata lagi pelik apa dah. Dia kata lagi pelik apa dah. Masalah kawan lagi satu ni, dia boleh makan. Dia boleh makan, dia boleh kunyah. Tapi problem dia, apa saja masuk dalam perut dia, dia akan kembung. Dia makan sejumput, kata nasi, dia makan sejumput, dia makan sekali, lepas 40 minit, pum, kembung. Kita makan sampai kembung. Ni saya cuba buat macam ruah 1 jam, sekali makan 16 jam tak makan. Ni pun duk kembung pakcik. Tak tahu apa hari boleh tahan. Ni jam berubah kan. Makan dalam 16 jam makan sekali. Makan, minum boleh 16 jam sekali. Alamak, duduk fikir. Imam Mahdi boleh turun lagi 2 minggu. Jangan buat pasal. Dahsyat dunia ni. Jadi nilai alhamdulillah, saya tak tahu macam kawan tu dia tak boleh makan nasi, minum air. Itu pun
Itu pun bila dia makan, dia duk cakap, dia makan, alhamdulillah lah Tuhan bagi nikmat. Saya tak tahu nilai sebutan tu macam mana mendatangkan redha Tuhan kat dia. Besar, terlalu besar. Tak apa, dia kata, lagi seorang member dia dalam grup-grup ni memang makan tak boleh pakai mulut, dia kata cucuk pakai kena saya kata sampai bila? Takat lah ni doktor tak bagi buka lagi ya? Takat lah ni. Oh dahsyat subhanallah. Lagi satu kawan dia ada tapi semua ni dia duk cerita lah, saya tak jumpa, dia duk cerita. Lagi satu dia kata kawan dia kena pastikan dia minum benda-benda macam Milo dia tak boleh, sebab kalau Milo tu masuk dalam badan dia boleh tak pergi toilet sampai seminggu, tak pergi toilet sampai seminggu, tak boleh langsung. Dia macam ada masalah usus pula lah, dia pergi jadi keras lah, jadi leguman. Kita subhanallah. Lagi satu, kita duduk ni kan, kawan saya ada kata tak boleh duduk krem, duduk sila tak boleh, duduk krem. Dia tak boleh, dia kalau duduk dia duduk sat-sat dia nanti dia keras kaki dah sampai tapak kaki dah, tak boleh. Dia macam duduk atas kursi kan, dia duduk pun tak lama dia kena bangkit. Kalau dia lunjuk kaki okey, tidur. Kita tengok sila buat kuliah boleh tukar kursi lagi, saya pula duduk atas tu, saya krem. Tu yang boleh tukar kursi kan, duduk sini dia krem, tak boleh, tak kena dengan badan. Ya Allah ikhwan. Jadi satu orang tu makan minum, dia sebut alhamdulillah, innallah la yarda, Allah redha dengan, Allah redha bila hamba tu dapat nikmat, kata alhamdulillah. Ikhwan, kalau kehidupan kita berjalan seperti ini, kita dapat jiwa yang mutmainnah, jiwa yang meyakini Tuhan itu Rabb kita, dia Khalik kita, dia Malik kita, dia Al-Mudabbir kita, dia Ar-Razaq bagi kita, dia adalah As-Sayyid bagi kita. Dalam seluruh putaran ke gelombang kehidupan kita, kita tak terbabas, kita pasti tak akan terbabas sebesar mana pun apalah kita. Pasal tu ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah ni, ayat ni ada bicara dia, tetapi secara literal ayat ni dia bagi tahu kalau kita dapat jiwa yang yakin Tuhan Allah itu Tuhan kita, dan kita membenarkan sifat Tuhan, nama Tuhan, apa yang Tuhan cerita tentang diri Tuhan, dan kita beriman dengan semua benda tu, ayat ini akan memberi suatu lingkungan kehidupan yang damai seketika pada kita. Tengah-tengah kita marah, kita teringat Allah Tuhan kita, marah kita turun. Tengah-tengah kita takut, kita teringat pada Allah, ketakutan kita akan turun. Jadi benar-benar perkataan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, itu dahsyat. Bila kita kata Rabbunallah, apa sambungan ayat dia? Summas taqam, kita diminta istiqamah atas perkataan Rabbunallah. Rabbunallah, pencipta kita Allah, pemilik kita Allah, pengurus kita adalah Allah. Tak, kalau kita susah nak berinteraksi dengan hidup, something jadi pada hidup kita, celaka betul, sial betul, tak guna betul, susah kita nak berinteraksi. Lepas tu satu hari Nabi baca ayat ni dalam tafsir Tabari. Nabi baca ayat ni, dia baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bila Nabi baca ayat ni, Abu Bakar kata apa? Abu Bakar kata ma ahsana hadha ya Rasulullah. Abu Bakar kata Allah, indah sungguhlah ayat ni. Jiwa siapa ya Rasulullah? Siapalah orang yang beruntung itu sampai dia dipanggil wahai jiwa yang tenang. Ma ahsana hadha ya Rasulullah, alangkah indahnya ini ya Rasulullah. Nabi kata pada Abu Bakar, Nabi kata innal malak yaqulu laha laka ya Abu Bakar,
hang tunggulah hari malaikat akan panggil hang dengan nama ni Abu Bakar. Oh, subhanallah. Esok amati hang tunggu, malaikat akan panggil hang. Hang adalah orang ini Abu Bakar. Oh, dahsyat. Seorang tabi'in nama dia Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Dia kata apa? Dia kata mata bin Abbas di Taif. Dia kata Abdullah bin Abbas mati di Taif. Dia mati di Taif. So orang urus mayat dia, orang nak bawa pergi tanam. Dia kata faja'a ta'irun lam yara ala khalqi. Kami nampak burung masa mayat Abdullah bin Abbas tu nak dibawa ke tanah perkuburan. Kami nampak burung terbang. Tapi kami tak pernah tahu Abdullah bin Abbas ni belah burung. Kami nampak burung. Ini cerita siapa? Cerita daripada Sa'id bin Jubair dalam tafsir At-Tabari. Dia kata fadakhala, kami nampak burung tu masuk dalam lahat, dalam liang lahat. Sa'id bin Jubair cerita ni berlaku di Taif hari matinya Abdullah bin Abbas. Masuk, lam yara kharijan minhu, tapi kami tak nampak burung tu keluar. Burung tu main ke mana tak tahu, kami tak tahu. Kata dia belah, tiba-tiba terbang masuk dalam kubur dia, lepas tu tak keluar. Dia tak nampak dah pergi mana burung tu. Falamma dufinu, masa kami nak tanam dia, dia kata kami dengar daripada bibir kubur ni, permukaan kubur ni, suara yang kami tak tahu suara siapa. Suara tu dekah dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kami dengar benda ni, kata Sa'id bin Jubair, tapi kami tak tahu suara siapa. Pada hari matinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini manusia-manusia yang mereka telah bagi peluang pada diri mereka untuk dirawat oleh Al-Quran. Kerana bicara agama pada mereka, bicara diri. So kita, saya rasalah ini nafas barulah pada kita. Lepas PKP ni, Tuhan bagi nafas barulah pada kita. Kita dah boleh rentan negeri, kita dah boleh hora dah boleh dah kan, daripada Kulim dah boleh mai sini dah, kita dah boleh sana, boleh pergi sini. Ini nafas baru. Saya fikir dalam nafas baru ini kita benarkan kita dapat satu metod pengajian yang baru. Apa dia? Bicara agama, biarlah bicara diri kita. Orang nak bicara macam mana, kita tinggalkanlah. Dan sebelum daripada Tuhan kurung kita, boleh kata Tuhan kurung kita tu tak bermanusia dengan orang, tak bermanusia dengan orang. Tuhan kurung kita pasal mungkin kita ada banyak masalah ni. Orang bertemu dengan orang banyak masalah, dan alhamdulillah tempoh 2 tahun kita kena kurung ni, jarang dengar orang kena hantu pun kena kurung. Saya baru dengar aja beberapa hari sudah. Pocong mai gerak dia bangkit. Pocong kata bangkit pukul 5. Dia buka 1:30. Celaka hang pocong, baru dia tahu pocong. Celaka hang pocong. Pocong tu lompat tidur sebelah dia, tidur bawah katil dia. Tu dia tanya kat pocong, "Hang ni pasal apa? Nak duduk rumah aku ke?" Pocong tu angguk. Kali dia hambat dengan kayu, pocong tu lompat keluar. Lama dah, gamaknya dah boleh rentah negeri ni. Dia pun dah hilang kurang. Jadi macam ada suatu bicara daripada Tuhan. Ubahlah sikit lisan kita, fikiran kita. Kadang-kadang banyak benda Tuhan dah settle dah pada kita. Saya ada satu sinetron, betul lah? Apa Melayu panggil apa?
Tapi dia bukan drama, dia cerita betul. Satu cerita sekelumit satu kejadian. Saya nak jaga 5H saya tu, Amru. Saya akan tutupkan. Begini, satu orang, saya ingat umur dia lebih kurang dalam maybe around 23 or 24. Bukan kata so young, too young. Muda sangat lah. Tapi dia bercakap dengan satu orang, saya ingat umur kawan tu pun bayar saya kot 65, 67 aku tu. Dia punya age around me lah. Age bukan telur je. Yang tu egg. Yang ni age. Kalau spell dia AGE telur. EGG telur. EGG telur. Umur AGE. Yang tu umur. Jadi umur age. Telur egg. Oh dahsyat. Susah juga nak sebut telur. Wah, sebut telur senang. Age. Saya ingat umur kawan tu lagi seorang dalam tu lah 65, 67. Isu dia barang jatuh. Simple aja, barang jatuh. Barang jatuh, simple saja. So si muda nampak barang orang tu jatuh depan dia. So orang tu tak perasan. So dia mai tu, dia nak habaq kata barang kawan tu jatuh. Dia kata ni barang hang jatuh. Dia kata ni barang hang jatuh. So makcik tu kalih. Makcik tu ucap terima kasih lah. Makcik ni samping dia kata terima kasih, dia kata sebatah. Dia kata awak tak boleh apa tu? Dia kata macam maksud dia kata tak boleh hormatkan sikit bahasa hang tu. Tapi dia kata tapi yang dia kata tu dekat suami makcik ni. Dia kata ni ke lagu tu lah, saya tak berapa ingat. Tapi something like that. Tapi dia guna barang jatuh. So pakcik tu tengok makcik ni kata terima kasih, lain kali cakaplah elok sikit. Something macam tu lah. Tapi semua ni bahasa orang Penang. Dia ni cakap nada Penang, makcik ni mami tu tak mami. Dia balai bahasa Penang. Okey, simple saja isu tu. Simple, sangat simple. Tapi budak ni sudah return. Budak ni pergi beli barang, dia return. Saya tengok budak tu, saya rasa macam dia kata, bro, mesti return punya. Dia return mai. Dia kata hang tua ke, hang muda ke, hang punya pasal lah. Orang tunjuk barang jatuh tu pun bersyukur banyak. Kalau orang tak abang, hang peti mampu 2 ekor. Alamak. Bila dia kata lagu tu, pakciknya umur 60 ni, dia sudah terlupa dia 60. Dia rasa dia macam 37. Dia nak sedekah lah budak ni. Jadi ramai lah jadi. So nak kena tenang lah. Budak mai orang pun tenang bawa dia tu pergi tempat lain. Budak muda sampai duk pi, dia ni duk kata korang ajak tak kerti tuan muda. Dia ni budak kata korang ajak apa kepala otak korang ajak. Orang dah tu dia tak habis lagi. Dia tak habis lagi. Dia tak mau nak letak titik. Sampai start motor pun duduk juga. Mau apa? Isu dia simple. Kata sebenarnya simple saja. Apa dia simple? Remeh sangat. Dan nak settle pun boleh kan? Pakcik, saya minta maaf. Habis. Saya minta maaf. Makcik tu pun, makcik bukanlah apa pun. Pasal makcik ni tua. Makcik ni sebaya dengan mak hang. Simple habis ya. Tapi tak habis ya. Pasal apa tak habis? Pasal yang tu sajalah. Jadi saya fikir round ini, round Tuhan telah damaikan kita. Banyak orang Tuhan telah bagi hak dia masing-masing. Jadi saya fikir syukurlah dengan apa yang Tuhan bagi. So ambil yang baru ini. Apa dia?
bicara kita dengan Tuhan, bicara kita diri kita, cukup, supaya kita dapat agama ni sebagai cermin. Tak, kalau dengan siapa kita tak boleh campur, kita akan terkena ghil. Tadi Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Amru 1 jam cukup. Saya dah kurang 4.5 sebab dah lebih 5 minit. Saya tak mau ambil yang 5 minit tu, saya tak mau ambil. Saya istighfar, astaghfirullahalazim. Saya tidak mau yang lebih-lebih. Insya-Allah kalau Allah bagi kepada kita kesempatan masa yang ada, kita akan bicara lagi banyak ketinggalan kita daripada Riyadhus Salihin. Insya-Allah kita akan baca, dan saya pun akan bawa kaedah itu, ikhwan, kerana sejak musim-musim ni saya membanyakkan diri saya membaca tulisan Imam Ibn Qayyim. Jadi apa yang saya buat, apa pun kita baca Riyadhus Salihin, saya akan bawa Ibn Qayyim punya penerapan kejiwaan tu. Walaupun kita baca bab mati lah, bab apa, saya akan terap yang Ibn Qayyim punya manhaj itu supaya kita dapat lebih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah.